Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pagi ini insya-Allah saya akan menyampaikan satu artikel yang bertajuk Peranan DNA dalam sabitan jenayah menurut perspektif Islam dan pemakaiannya dalam enakmen keterangan mahkamah syariah di Malaysia. DNA atau singkatan daripada deoksiribonolic acid adalah molekul yang membawa informasi genetik yang menentukan sifat-sifat biologi semua makhluk hidup. Ia boleh dianggap sebagai blueprint untuk kehidupan yang mampu menentukan ciri-ciri fizikal dan banyak aspek biologikal yang lain. DNA terdiri daripada 4 asas nitrogen iaitu acidin, adenin, cytosine, guanine dan thymine. Asas-asas ini membentuk kod genetik yang sangat unik dan berbeza antara satu sama lain. Walaupun semua manusia berkongsi lebih daripada 99.9% daripada DNA yang sama, tetapi urutannya dalam sebuah segmen pendek tertentu yang dipanggil loci berbeza antara individu ke individu lain. Untuk mengenal pasti identiti, ahli forensik menggunakan kaedah yang dikenali sebagai ujian DNA profile, di mana mereka mencari perbezaan dalam loci tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan sampel seperti darah, rambut dan air liur, mengekstrak DNA daripadanya dan kemudian membesarkan kawasan yang dikenali sebagai loci. Loci ini dibandingkan dengan profil DNA dari pangkalan data atau dari tempat jenayah untuk mengesahkan identiti. Variasi kecil dalam urutan DNA kita membuatkan setiap satu daripada kita sangat unik. Oleh kerana keunikan dan kestabilan DNA, ia menjadi alat yang sangat berharga dalam pelbagai aplikasi termasuk identifikasi forensik, penyelidikan ilmiah, pengesahan identiti keluarga dan analisis penyakit keturunan. Ketepatan hasil dapatan DNA. DNA seseorang secara asasnya memiliki beberapa ciri yang istimewa, antaranya satu, bersifat unik, tidak sama antara satu dengan yang lain mengikut nisbah. 2. Profil DNA mengandungi maklumat spesifik yang lengkap dan tepat. Ketiga, maklumat DNA bersifat stabil dan tahan lama. 4. Ia tidak berubah sepanjang hayat. Justru, ia memberikan identifikasi yang konsisten. Menurut Dr. Rabab Mustafa Abdul Mun'im, kebolehpercayaan ujian DNA hampir mencapai tahap 100% yang mana disebut sebagai la takadu an tukhti. Walau bagaimanapun, dalam konteks pembuktian, ia masih digunakan sebagai bukti sokongan. Kekangan dan had. Walaupun jarang berlaku, kesilapan manusia dalam pengendalian sampel, pencemaran makmal atau prosedur yang tidak diikuti dengan betul boleh menyebabkan ketidaktepatan. Namun kebanyakan makmal moden telah mengikuti dan mematuhi protokol yang ketat untuk mengelakkan masalah ini. Sebagai contoh, Jabatan Kimia Malaysia melalui Pusat Analisis Sains Forensik telah diakreditasi oleh American Society of Crime Laboratory Directors atau Laboratory Accreditation Board sejak 2005 dan merupakan makmal ke-10 di luar Amerika Syarikat yang mendapat pensijilan ini. Ini bermaksud perkhidmatan sains forensik yang ditawarkan oleh Jabatan Kimia Malaysia setanding dengan makmal forensik antarabangsa. Justru, jika wujud apa-apa keraguan tentang DNA, sebenarnya ia merujuk kepada prosedur pengendalian sampel, bukan kepada hasil dapatannya. Al-Qarinah menurut Islam. Al-Qarinah menurut Kamus Lisanul Arab bermaksud berhubungan, bersambung atau bersahabat. Dari segi istilah, sebagaimana yang telah dibawa oleh Adnan Hasan Azaizah, Al-Qarinah ialah setiap perkara yang zahir dan jelas yang menunjukkan bersamanya kepada sesuatu yang tersembunyi. Contohnya, seorang anak dara dalam keadaan malu dengan muka yang kemerah-merahan apabila ingin dikahwinkan dengan seseorang ialah tanda menunjukkan dia bersetuju. Hakikatnya persetujuan adalah sesuatu yang tersembunyi dan ia tidak dapat diketahui melainkan dengan berterus terang. Tetapi melalui tanda-tanda tersebut, iaitu malu kesipuan, kita dapat mengetahui hakikat yang tersembunyi itu. Dari penjelasan di atas, difahami bahawa Al-Qarinah ialah petunjuk
tanda atau bukti keadaan yang boleh disimpulkan dari keseluruhan keadaan yang wujud untuk memberi satu makna atau pengetahuan yang kukuh bagi tujuan untuk mensabitkan suatu pertuduhan atau menafikannya. Dalam bahasa Inggeris, keterangan seperti ini disebut sebagai circumstantial evidence. Kefahaman hakim dalam menyimpulkan bukti keadaan ini berbeza antara seorang hakim dengan hakim yang lain. Manakala menurut enactment keterangan Mahkamah Syariah, Al-Qarinah digunakan dalam 3 pengertian yang hampir sama mengikut keadaan yang berbeza dan salah satunya bermaksud bukti keadaan seperti yang dinyatakan di atas. Al-Qarinah dilihat dari aspek keterangan terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama, Al-Qarinah Al-Qanuniyah. Kedua, Al-Qarinah Al-Qada'iyah. Ketiga, Al-Qarinah Al-Tabi'iyah. Dan keempat, Al-Qarinah Al-Maddiyah. DNA adalah termasuk dalam kategori Al-Qarinah Al-Maddiyah dari segi sifatnya dan Al-Qarinah Al-Qada'iyah dari segi keterangannya di mahkamah. Dapatan Al-Qarinah sekalipun mencapai ketepatan yang sangat tinggi, ia masih dikategorikan sebagai bayinah. Dalam konteks ini, hakim boleh menerima atau menolak bukti tersebut setelah menganalisis atau menyimpulkan segala fakta yang ada. Al-Qarinah bukanlah bukti asas yang mampu berdiri sendiri. Ia adalah bukti sokongan yang perlu ditegakkan melalui bayinah. Sehubungan itu, kebanyakan ulama menolaknya sebagai bukti dalam sabitan yang berkaitan dengan kes-kes hudud. Kehujahan Al-Qarinah dalam kes jenayah dan mal. Kehujahan Al-Qarinah dalam kaedah sabitan tidak dipertikaikan oleh ulama. Yang menjadi pertikaian hanyalah sama ada ia boleh digunakan dalam kes-kes hudud dan qisas. Justru Mahkamah Syariah Malaysia tidak beramal dengan hudud dan qisas, maka perbezaan pandangan ini tidak perlu dibincangkan. Terlalu banyak dalil yang menyokong penggunaan Al-Qarinah, antaranya surah Yusuf ayat 26 dan 27. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas sadiqin, yang bermaksud, dan seorang saksi daripada kalangan keluarga perempuan itu yang ada bersama-sama tampil memberi pendapatnya dengan berkata, jika baju Nabi Yusuf koyak dari depan, maka benarlah tuduhan perempuan itu dan menjadilah Yusuf dari kalangan orang-orang yang dusta. Dan jika bajunya koyak dari belakang, maka dustalah perempuan itu dan Yusuf adalah orang-orang yang benar. Maksud saksi di sini ialah seorang kanak-kanak yang masih di dalam buaian. Allah kurniakan kepadanya untuk berkata-kata bagi membebaskan Nabi Yusuf dari tuduhan terhadapnya. Ini adalah pendapat yang paling tepat, di mana ia disokong oleh hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas, takallama arba'atun sighar, Isa bin Maryam alaihi salam, wa sahibu Juraij, wa syahidu Yusuf, wa ibnu Mashitati ibnatu Fir'aun. Di antara dalil-dalil lain yang menjadi hujahan kepada Al-Qarinah ini ialah hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya Rasulullah memerintahkan orang-orang yang menjumpai barang yang tercicir agar memulangkan semula barangan tersebut kepada pemiliknya apabila ia menyebut sifat-sifat barangan itu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengakui peranan Al-Qafah dalam mensabitkan nasab melalui peristiwa Muzajjij al-Mudlaji yang mensabitkan nasab Usamah bin Zaid kepada bapanya. Di samping itu, asar sahabat juga menjadi bukti kehujahan, di mana telah sabit melalui asar bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menghukum rejam ke atas perempuan yang mengandung tanpa suami atau tuan dalam keadaan tidak wujud perkara-perkara yang meragukan sabitan. Dan para ulama juga berpendapat, contohnya Ibnul Qayyim Al-Jauzi, apabila ditanya mengenai kedudukan seorang hakim yang menjatuhkan hukuman dengan berasaskan kepada Al-Qarinah, beliau menjawab,
فهذه مسألة كبيرة عظيم النفع جليلة القدر إن أهملها الحاكم أو الولي أضاع حقا كثيرا وأقام باطلا كبيرا. Artinya, ia merupakan persoalan yang besar, mempunyai faedah yang banyak serta amat penting sekiranya seorang hakim atau pemerintah itu mengabaikannya. Ia telah mensia-siakan banyak kebenaran dan juga melakukan banyak kebatilan. Hubungan Al-Qarinah dengan DNA. DNA boleh dikategorikan sebagai bukti Al-Qarinah. Ia adalah bukti saintifik yang digunakan untuk membuktikan kehadiran seseorang di tempat kejadian jenayah atau hubungannya dengan sesuatu bahan bukti. Teknologi DNA yang mampu memberikan maklumat yang tepat mengenai identiti seseorang dan hubungannya dengan kes menjadikan ia sebagai Al-Qarinah yang sangat kuat dalam menyokong atau menolak sesuatu dakwaan. Banyak ulama kontemporari seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi dan Dr. Wabah Az-Zuhaili menerima DNA sebagai bukti qarinah dalam menyelesaikan kes-kes jenayah dan mal, terutamanya dalam kes penentuan nasab, zina dan pembunuhan, khususnya setelah syarat-syarat penerimaannya dipenuhi. Pandangan ini juga selari dengan keputusan Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia kali yang ke-101 yang bersidang pada 27 September 2012 dan kemudian diikuti oleh Majlis Fatwa Negeri-Negeri di 14 buah negeri yang lain. Penggunaan DNA dalam kes jenayah syariah. Tidak wujud penggunaan DNA pada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabat kerana analisis DNA merupakan penemuan baru. Ia ditemui pada kali pertama pada tahun 1869 dan berkembang dari masa ke semasa serta menjadi sangat praktikal selepas penemuan demi penemuan oleh Watson dan Crick pada tahun 1953. Walaupun ia perkara baharu, namun asas dan falsafah penggunaannya telah pun wujud dalam Al-Quran, hadis Nabi SAW dan amalan para sahabat serta kajian cendekiawan Islam sekitar atau sebelum abad ke-12 lagi. Seorang mufassir terkenal, Syekh Tantawi, menghuraikan ayat 65 surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Menurut Syekh Tantawi, penulis kitab Al-Jawahir fi Tafsiril Quran, menegaskan Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan menjadikan tangan boleh berbicara, kaki boleh berkata-kata sebagai saksi ke atas kita ketika hisab. Kenapa ini tidak digunakan sebagai saksi kepada kita ketika di dunia ini? Dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21, Allah berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pada bumi ini tanda-tanda yang membuktikan keesaan dan kekuasaannya bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada kejadian diri kamu sendiri, apakah kamu tidak mahu melihat? Perkataan pada kejadian kamu sendiri, sebahagian maksudnya adalah merujuk kepada penemuan bukti DNA ini. Antara asar sahabat yang membuka konsep DNA ini di dalam tindakan mereka ialah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Baginda menggunakan qarinah mengandung dalam sabitan jenayah zina. Baginda berkata, "Laqad khashitu an yatula bin nasi zamanun hatta yaqula qailun la najidu ar-rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah ala wa inna ar-rajma haqqun ala man zana wa qad ahsan idza qamatil bayinah aw kana al-hamlu aw al-i'tiraf." Kehamilan dalam keadaan tiada suami atau tuan adalah al-qarinah yang jelas terhadap perbuatan zina. Al-qarinah ini telah diterima oleh Sayyidina Umar sebagai dalil sabitan dalam kes ini. Manakala Sayyidina Ali pula pernah berkata, "Ayuhan nas, inna zina zinaan, zina sir wa zina alaniyah. Fazina sir an yashhada syuhud, fayakunu syuhud awwalu man yarmi, thumma al-imam, thumma al-nas. Wa zina al-alaniyah an yadhhara al-habla an aw al-i'tiraf, fayakunu al-imam awwalu man yarmi."
Manakala athar daripada Sayyidina Uthman pula berkata, Inna Uthman bin Affan ata bi imra'atin qad waladat fi 6 ashhurin fa amara biha an turjam. Faqala lahu Ali bin Abi Talib, laysa dhalika 'alayha, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu fi kitabihi wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran wa qala wal walidatu yurda'na awladahunna hawlaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah falhamlu yakunu 6 ashhur fala rajama 'alayha faba'atha Uthman bin Affan fi athariha fawajadaha qad rujimat. Dalam asar ini, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu telah melaksanakan hukuman rejam berasaskan kepada kehamilan. Manakala asar yang diriwayatkan oleh Husain bin Munzir Ar-Raqash menyebut, Syahidtu Uthman bin Affan wa ata bil Walid qad salla subhu rak'ataini thumma qala azidukum fashahida alayhi rajulan ahaduhuma hamran annahu shariba al-khamar wa shahida akhar annahu ra'ahu yatayaqqa faqala Uthman innahu lam yatayaqqa hatta sharibaha faqala ya Ali qum fajlidhu, yang bermaksud, aku melihat Sayyidina Uthman bin Affan ketika dibawa kepadanya Al-Walid bin Uqbah, Hamran dan seorang laki-laki lain telah menjadi saksi ke atasnya. Seorang daripada mereka melihatnya minum arak, manakala seorang lagi melihatnya memuntahkan arak. Lalu Sayyidina Uthman berkata, ia tidak akan memuntahkan arak melainkan ia telah meminumnya. Setelah itu ia berkata kepada Sayyidina Ali, laksanakanlah hukuman hudud ke atasnya. Berasaskan kepada sabitan-sabitan yang telah dinyatakan tadi, jelas kepada kita bahawa para sahabat ridwanullahu alaihim telah melaksanakan al-qarinah di dalam kaedah sabitan-sabitan mereka. Penggunaan DNA dalam enactment atau akta jenayah syariah. Al-qarinah diguna pakai dalam enactment keterangan mahkamah syariah dalam 3 maksud yang berbeza. Pertama, dalam Seksyen 3 yang menyebut antara maksud bayinah ialah al-qarinah, iaitu bukti keadaan, circumstantial evidence. Kedua, dalam Seksyen 4 berkaitan anggapan perundangan, al-qarinah al-qanuniyah. Dan yang ketiga, dalam Seksyen 5 dan seterusnya, di mana al-qarinah dikaitkan dengan makna relevansi. Dalam kes pendakwa syar'i negeri Sabah lawan Rosli bin Abdul Jabbar, hakim telah mensabitkan tertuduh dengan kesalahan persetubuhan haram sehingga melahirkan anak luar nikah dengan berasaskan laporan ujian DNA oleh Encik Muhammad Izwan Osman. Hakim bicara memutuskan beban pembuktian dalam Seksyen 86-1 Enactment Keterangan Mahkamah Syariah 1992 Sabah yang memerlukan 4 orang saksi lelaki tidak terpakai dalam kes ini kerana hukuman yang disabitkan bukanlah hukuman hudud. Dalam konteks ini, analisis saintifik DNA telah diguna pakai dalam mahkamah syariah. Namun setakat ini, inilah satu-satunya kes yang dapat dirujuk menggunakan DNA. Ini menunjukkan para hakim perlu bertindak lebih berani untuk menggunakan kaedah ini. Dalam penentuan nasab umpamanya, Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang bersidang pada Disember 2012 telah memutuskan harus menggunakan DNA dalam penentuan nasab. Hakikatnya, isu penggunaan DNA dalam kaedah sabitan di Mahkamah Syariah di Malaysia bukanlah lagi isu hukum. Sebaliknya, ialah isu pelaksanaan. Akhir-akhir ini, apabila timbul isu anak-anak GISB yang tidak berdaftar, sekali lagi isu DNA timbul dan ia menguji keberanian Mahkamah Syariah dalam membuat keputusan. Isu yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam ruang yang ringkas ini ialah isu dan cabaran. Dalam zaman sains dan teknologi yang berkembang pesat pada hari ini, Mahkamah Syariah perlu mengorak langkah lebih proaktif untuk mendepani kaedah sabitan yang lebih sophisticated dan terkini bagi menutup ruang-ruang manipulasi undang-undang. Seiring dengan perkembangan jenayah, begitulah juga kaedah membenterasnya. Kaedah pembuktian melalui DNA perlu dipraktikkan bagi meninggikan martabat
mahkamah syariah. Untuk tujuan itu, beberapa cadangan diutarakan. Yang pertama, pendidikan dan latihan. Para hakim perlulah didedahkan dengan ilmu sains forensik dan keperluannya dalam proses mahkamah. Untuk tujuan itu, program latihan dan modul khas perlu diwujudkan untuk melatih dan mendedahkan hakim, peguam dan pegawai penyiasat mengenai penggunaan bukti DNA. Ini termasuklah pemahaman tentang sains DNA, prosedur pengambilan, pengurusan dan penyimpanan bahan bukti dan lain-lain yang berkaitan dengannya. Kedua, perundangan. Memastikan akta dan enakmen keterangan mahkamah syariah di Malaysia menyatakan dengan jelas penggunaan DNA sebagai kaedah pembuktian di mahkamah dan pematuhannya sesuai dengan standard antarabangsa serta tertakluk juga kepada Akta Identifikasi DNA 2009 iaitu Akta 699 serta garis panduan pengambilan dan analisis DNA. Yang ketiga, kerjasama antara agensi. Mahkamah Syariah juga perlu bekerjasama dan berkolaborasi dengan agensi yang terkait seperti Jabatan Kimia Malaysia dan menubuhkan unit makmal forensik syariah dan lain-lain. Yang keempat, menubuhkan unit khas penyiasatan berteraskan DNA, menubuhkan badan penyiasat agama khusus yang mengkhususkan dalam kes-kes yang melibatkan bukti DNA untuk memberi pandangan dan nasihat yang tepat. Mereka ini perlulah mahir dan diberikan latihan yang secukupnya. Makalah yang kelima, meningkatkan kesedaran awam. Kesedaran awam juga penting dalam pelaksanaan kaedah sabitan melalui DNA. Penerimaan awam, khususnya para asatizah agama yang menjadi idola masyarakat, perlu disedarkan agar mereka tidak menjadi penentang kepada usaha ini dan mencacatkan pelaksanaannya. Sebagai kesimpulan, mutakhir ini, analisis DNA telah muncul sebagai kaedah yang penting dalam sistem perundangan. Jenayah yang kompleks yang berlaku pada hari ini menuntut kaedah penyelesaian yang bersistematik dan mampu mendepani masalah. DNA bukan sahaja berfungsi sebagai bukti saintifik tetapi juga mampu memberikan keadilan kepada pihak yang terlibat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.